Kaulah perwira di medan derita, merentasi ranjau kehidupan dengan harapan. Minggu ini, kru bersamamu tiba di Taman Medan yang terletak di Taiping, Perak. Ujian yang menimpa keluarga Asnaf ini membawa misi kami menyelami kisah mereka dengan lebih mendalam. Lima tahun lalu, Izawati Abdul Halim, 41 tahun, menerima dua perkabaran yang mengejutkan. Tidak pernah terlintas dalam fikirannya dia mengidap kanser payudara tahap 3. Pada masa yang sama, Izawati turut disahkan mengandung anak bongsu mereka. Sukar untuk Izawati menerimanya. Sewaktu dia dapat tahu yang dia mengidap kanser tu, dalam pada masa yang sama juga dapat tahu juga dia mengandung 6 bulan. Sebelum tu kami tak tahu pun yang dia mengandung. Satu hari tu rasa perut dia bergerak-gerak, pergi ke hospital buat check up. Doktor mengesahkan dia mengandung 6 bulan. Jadi pada masa tu juga doktor buat check up satu badan lah. Check up satu badan lah. Masa tu jugalah dapat tahu dia mengalami kanser payudara stage 3 nak masuk 4 lah. Hati ibu mana yang tidak remuk apabila terpaksa membuat pilihan. Sama ada membuat rawatan kanser atau menggugurkan bayi yang dikandungnya. Allah Maha Penyayang, Izawati dan anak bongsunya masih bernafas sehingga ke hari ini. Kru bersamamu dan Persatuan Sahabat Pejuang Kanser hadir di rumah keluarga Asnaf ini. Selain bertarung dengan kanser payudara, Izawati turut disyaki mengalami masalah thyroid kerana bengkak di bahagian leher. Jarak antara hospital dan rumahnya sangat membebankan Izawati untuk mendapatkan rawatan. Dalam masa pantang tu 2 minggu tu mula isteri saya menjalani rawatan kemo. Struggle lah. Nak kerja tak boleh. Cuba berniaga pun tak boleh juga. Tak boleh nak jadi. Sebab dalam seminggu kena pergi 3 kali ke hospital Pulau Pinang. Masa tu saya meletak di Kuala Kangsar. Saya menyewa di sana. Banyak ujian yang menimpa keluarga Izawati. Selain dirinya yang diuji dengan masalah kesihatan, anak bongsu daripada 6 beradik, Ahmad Fikri 1 tahun 6 bulan, turut mengalami masalah darah merah yang tidak normal. Kini Fikri sedang dalam pemantauan doktor dan perlu mendapatkan rawatan susulan di Hospital Seberang Jaya, Pulau Pinang. Ketika dia berumur 68 bulan, dia bersalin operasi. Jadi dia perabatang ni tak cukup bulan. Jadi darah dia tak seperti normal. Bila-bila masa doktor cakap darah tu boleh pecah. Tak tahulah apa akan jadi kat dia, saya tak tahu. Doktor pun tu pantau dengan ubat dan check up dia setiap bulan. Izawati yang dahulunya terlantar kaku, seolah-olah tiada lagi harapan untuknya. Hari ini, dia masih lagi bernafas dan banyak perubahan positif yang berlaku kepada ibu ini. Jika dahulunya Izawati hanya berdiam diri, kini dia sudah mampu untuk senyum semula.
Cabaran saya yang saya tak boleh lupa sewaktu isteri saya dalam rawatan kemo. Dia terlantar selama 3 bulan lah. Dia tak boleh bangun. Saya yang cuci luka dia. Di payudara dia ada luka, saya yang cuci. Kadang-kadang anak cuci. Time dia mandi, saya kena angkat pergi bilik air. Keadaan saya gaji memang tak cukup. Sampai kadang-kadang anak 2 hari tak makan pun biasa. Yang anak kecil, baby pun saya hanya bagi sirap. Biasa juga dalam seminggu jugalah. Dia minum sampai sirap sebab saya tak beli susu dia pun tak mampu. Setiap hari, Nur Farah Alia, 17 tahun, bersiap lebih awal untuk ke sekolahnya di Kuala Kangsar. Anak ketiga keluarga ini terpaksa mengambil keputusan tidak bertukar sekolah di Taiping kerana dia bakal menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia. Perjalanan mengambil masa lebih 1 jam, memaksa dia membayar tambang sebanyak RM9 sehari. Dia akan menaiki bas lah. Kalau saya ada lebih, saya akan bagi lebih sikit. Bolehlah dia makan. Kalau tak, dia tahan sikit perut dia lapar. Dia terpaksa tahan perut dia sampai saya buka kedai lah. Saya buka kedai yang saya struggle belah malam ni. Saya akan masak ataupun ibu dia masak, hantar untuk dia makan. Alah bisa tegal biasa. Sejak ibunya jatuh sakit, Nur Farah Aina, 19 tahun, banyak menguruskan ibu dan adik-adiknya yang lain. Sebagai anak sulung, dia terpaksa bekerja selepas tamat persekolahan kerana kos perbelanjaan keluarga yang sangat tinggi. Bahkan, dia juga terpaksa menolak tawaran untuk menyambung pelajarannya. Dalam keadaan ibu dia sakit tu, saya paksa dia lah. Suruh dia bekerja. Dalam 2 minggu dia masuk kerja tu, dia ada dapat panggilan ke Universiti Islam Kelantan. Tapi saya bagi tahu kat dia, ayah minta maaf lah, ayah tak mampu. Tak mampu kakak, ayah tak mampu. Kakak tangguh dululah. Ayah tak mampu masa sekarang dengan keadaan ibu sakit. Minta maaf sangat-sangat. Biar diuji pelbagai liku kehidupan, Fairul Nizam Cik Abdullah, 41 tahun, bersyukur dikurniakan anak-anak yang sangat memahami. Pada sebelah pagi, kebiasaannya Fairul akan membawa pulang makanan yang tidak habis dijual daripada warung tempat kerjanya. Jika tiada rezeki, mereka terpaksa mengikat perut sehingga malam. Sebelum saya cuba berniaga struggle belah malam ni, keadaan saya gaji memang tak cukup. Sampai kadang-kadang anak 2 hari tak makan pun biasa. Yang anak kecil, baby pun saya hanya bagi sirap. Buat je dalam botol sirap, dia minum lah. Kalau biasa juga dalam seminggu jugalah. Dia minum sampai sirap sebab saya nak beli susu dia pun tak mampu. Kerana kesempitan wang, Fairul terpaksa melakukan pelbagai pekerjaan. Waktu tidur Fairul juga tidak menentu. Jika tidak sibuk di kedai, dia pasti sibuk menguruskan isteri dan anak-anaknya. Itu yang saya boleh fikir. Saya kena struggle lah macam mana pun. Saya kena cuba juga usaha untuk kehidupan yang lebih baik lah untuk keluarga. Walaupun
saya ni tak cukup tidur ke, saya tak sihat pun saya kena bekerja juga. Saya kena abaikan badan saya yang tak sihat ni. Walaupun saya demam ke, saya sakit, hari-hari saya kena kerja. Saya kena tempuh lah, macam mana pun saya kena pastikan keluarga saya ni dalam keadaan yang cukup pakai makan lah. Fairul sangat mementingkan pelajaran anak-anaknya, namun apakan daya, kesempitan hidup memaksanya berkorban. Ahmad Nur Al-Irfan, 8 tahun, terpaksa melangkau pembelajaran tahun 1 kerana kesihatan ibu mereka yang tidak mengizinkan. Anak-anak faham, memahami keadaan ibu dah sakit, keadaan ayah kerja pun tak menentu. Dia orang berdikari anak-anak, alhamdulillah, yang mana kakak dengan abang dia yang atas pada yang kecil tu jaga adik-adik yang kecil tu. Kadang-kadang kakak yang sekolah tu terpaksa ponteng lah. Seminggu 5 hari sekolah, sehari pergi sekolah, 4 hari terpaksa ponteng. Derita yang dialami Izawati sekeluarga telah mendapat perhatian daripada Sekretariat Pembangunan Wanita dan Masyarakat Negeri Perak, Jamilah Zakaria. Turut hadir Pegawai Kebajikan Masyarakat Nur Afni Zuraidah dan Muhammad Hafiz bagi melihat sendiri peluang dan bantuan kerajaan yang boleh disalurkan. Alhamdulillah, dengan agensi yang bekerjasama dengan kami, Puan Izzah sebenarnya telah pun menerima bantuan Baitumal sebanyak RM400 sebulan, dan juga hari ini Sekretariat Pembangunan Wanita dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat hadir bersama untuk melihat peluang bantuan-bantuan lain yang mungkin akan diperolehi oleh Puan Izzah, memandangkan pendapatan per kapita keluarga ini memang membolehkan mereka memohon bantuan-bantuan yang disediakan oleh agensi kerajaan federal dan juga kerajaan negeri. Selain bekerja sebagai tukang masak pada sebelah pagi, Fairul turut berniaga kecil-kecilan pada sebelah malamnya. Fairul bersyukur kerana pemilik warung ini membenarkannya menumpang untuk berniaga masakan panas bermula pada jam 9 malam hingga awal pagi. Saya terpaksa berniaga kecil-kecil lah. Niaga goreng-goreng ke, nasi-nasi goreng belah malam saja. Jadi masa untuk saya tidur tu terhad lah buat masa sekarang ni. Saya terpaksa, orang kata ibarat kais pagi makan pagi lah. Kais petang makan petang, tak kais tak makan lah. Ibarat macam tu. Keadaan saya ni saya tak fikir sangat. Yang penting anak-anak saya cukup makan, isteri saya sihat. Saya ada dapat panggilan ke Universiti Islam Kelantan. Tapi saya bagi tahu kat dia, ayah minta maaf lah, ayah tak mampu. Tak mampu kakak, ayah tak mampu. Fairul redha dengan ujian yang menimpa nasib keluarganya. Dia percaya berkat kesabaran selama ini pasti ada ganjarannya. Dia sangat mendambakan agar isteri dan anaknya sentiasa diberikan kesihatan yang baik. Yang menjadi kuatkan semangat saya balik selepas saya tengok isteri saya operation, tengok dia dah boleh bersenyum, boleh bergurau sedar, tak macam sebelum waktu dia sakit. Saya pun dia tak hiraukan. Jadi kehidupan saya banyak dengan isteri dan anak-anak sekarang.
Saya kurang lah dengan orang luar, saya kurang. Mendengar rintihan nasib Khairul Nizam dan Izawati sekeluarga, syarikat Faiza Sdn Berhad hadir menghulurkan bantuan dan sokongan buat mereka. Turut dibawa barangan asas dan keperluan seperti beras, kicap dan cili keluaran syarikat Faiza. Selain menyelami perjalanan hidup Khairul sekeluarga, Pegawai Pemasaran Zaidi Ishak dan Akmal Hafiz Harman turut menghulurkan sumbangan wang tunai untuk keluarga asnaf ini. Ini sumbangan daripada syarikat Faiza, harap dapat membantu mengurangkan beban Encik Jam sekeluarga lah. Terima kasih banyak lah. Keluarga Izawati turut mendapat perhatian daripada pengasas Persatuan Sahabat Pejuang Kanser Perak, Roshila Muhammad Rozlan. Selain memberikan motivasi dan semangat buat pejuang kanser ini, mereka turut membantu meringankan kos pengangkutan Izawati ke hospital. Kami pergi menziarah keluarga ni di rumah dan mendapati pesakit ini memang mengalami keadaan luka yang agak parah, dan kami menghulurkan sedikit sumbangan dan juga peralatan untuk mencuci luka. Dan dalam masa yang sama juga kami mengambil tahu tentang apa masalah yang dihadapi oleh keluarga ni melalui informasi yang diceritakan oleh pesakit ini sendiri. Kami pun mengambil pendekatan dengan menghubungi pihak bersama Mu73 untuk membantu keluarga ini sekiranya ada apa-apa keperluan yang diperlukan oleh keluarga inilah untuk meneruskan kehidupan. Harapan saya masa akan datang, saya harap anak-anak saya pun sihat, isteri saya, harapan saya dia akan pulih daripada kanser ni. Dan saya pun harap kehidupan saya akan lebih baiklah selepas ni. Akan maju, insya-Allah, dengan izin dia. Ini suratan takdir buat Khairul dan isteri tercinta. Tersimpan 1000 harapan agar isterinya sihat sepenuhnya seperti sedia kala. Kepada penonton bersamamu yang ingin berkongsi rezeki dengan keluarga ini, boleh layari Facebook bersamamu TV3 untuk maklumat lanjut. Hulurkan tangan, ringankan beban.